Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Mazrul dalam cerdik matematika. So ini adalah video kedua cikgu dalam topik log, okey, tentang pattern soalan lah. So sebelum kita tengok pattern soalan, untuk yang belum tonton video cikgu yang pertama, so boleh berbuat demikian. Tengok dulu dalam video yang pertama tu, sebab dekat video situ cikgu tunjukkan ada 10 konsep dan juga hukum dalam topik log lah. So bila kita dah kuasai, kita dah ingat 10 hukum ni, baru senang untuk kita jawab pattern soalan. So dalam video kali ni, apa yang cikgu akan kongsikan adalah, first kita akan tengok dulu pattern soalan, and then kita akan tengok beberapa contoh soalan, dan pada akhir sekali nanti cikgu akan kongsikan beberapa bentuk soalan kebat dan teknik menjawabnya. So silalah tonton sampai habis. Alright, sebelum kita pergi kepada pattern soalan, so marilah sama-sama kita warm up dulu. Warm up dari segi exercise, kita tengok dulu sikit hukum log dan juga konsep kuasa, supaya dalam pengiraan nanti kita akan dapat buat dengan lebih cepat lah. Alright, so contoh dia macam ni. So warm up yang pertama adalah contoh kalau kita ada log 2 bagi 8. Okey, biasanya log 28 ni kita dah tak tukar kepada asas dah. Apa yang kita buat adalah kita terus congak saja, right? So 8 ni adalah 2 kuasa berapa? Kita kena fikirkan nombor yang sama dengan asas dia. So dalam kes ni adalah log 2 kuasa 3, betul tak? So kalau ada kuasa untuk log, kita boleh pindahkan ke hadapan, dia akan jadi sama dengan 3 log 2. Apakah nilai log 22? Log 22 adalah 1, betul? So 3 darab 1 dia akan dapat 3. Okey, ni adalah sesi warm up yang pertama lah. Okey, kemudian sesi warm up yang kedua, contohnya kat sini kita ada log 3 bagi 9. Cuba congak tengok. Okey, so 9 ni ada tak 3 kuasa berapa, ada kan? So 9 ni ada tak 3 kuasa berapa? Ada 3 kuasa 2 kan? So 3 kuasa 2 ke hadapan dia akan jadi 2 log 3. Log 3 berapa? Log 3 adalah 1. So dia akan jadi 2 saja. Boleh faham So yang ketiga, warm up yang terakhir. So contoh kita ada kat sini log 4 bagi 1024. Besar sikit So dalam hukum indeks, kalau kita ingat balik sifir kuasa 1024 ni ada tak 4 kuasa berapa? Nampak ini kelebihan untuk yang ingat sifir kuasa, right? So 1024 ni sebenarnya adalah 4 kuasa 5, nampak So 5 pindah sebelah, 5 pindah depan, dia akan jadi 5 log 44. Log 44 tu adalah 1, so jawapan dia adalah 5. Okay, so kalau kita ingat sifir kuasa, sangat membantu untuk kita menyelesaikan soalan indeks dengan log dengan lebih cepat dan lebih pantas, right? Okay, so kita dah warm up tadi. Untuk hukum log pun kita dah kuasai, barulah kita boleh tengok kepada pattern soalan, right? So kat pattern yang pertama ni adalah pattern konsep. So dalam soalan pattern konsep ni, cikgu asingkan kepada 2. Yang pertama adalah samakan asas, ataupun kita boleh gunakan teknik lompat. So ada 2 teknik lah. So yang pertama ada teknik samakan asas. Teknik samakan asas ni adalah kita gunakan kalau log dekat sebelah kiri sama dengan log dekat sebelah kanan. Okay, ataupun lebih spesifik, satu log dekat sebelah kiri sama dengan satu log dekat sebelah kanan. Kalau log kiri sama dengan log kanan, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh gunakan kaedah comparison. Kita boleh compare ataupun kita boleh potong. Itu maksud dia. Dan kalau log kiri sama dengan pemalar, dekat sebelah kanan ni tak ada log, dia hanya ada pemalar saja. So jadi kita boleh gunakan kaedah lompat dan tendang. Okey. So satu istilah yang pelik kan. So nanti kita tengok apa maksud lompat dan tendang. Contoh dia macam ni, simple saja. Katakan kita ada dekat sini, for example kita ada 2 log 3x sama dengan log 34. Okay, nampak kiri kanan ada log tak? Kiri kanan ada log. Tapi dekat sebelah kanan ni ada satu log. Dekat sebelah kiri ni ada berapa log ni? Dia ada nombor 2, betul tak? So nombor ni dia ada dekat depan ni. Dia kena ada satu saja. So apa yang berlaku kalau ada nombor dekat depan ni? Kita guna hukum log lah. So kalau ada kuasa, kita boleh pindah ke depan. Kalau ada nombor kat depan, kita boleh buat apa? Kita boleh naikkan kembali dia jadi kuasa. Nampak So kat sini kita akan dapat log 3 x kuasa 2 sama dengan log 3 4. So sekarang ni kita dah ada log kiri kanan, satu log kiri, satu log kanan, barulah kita boleh potong ataupun kita compare, right? So kalau kita compare kat sini, dia punya nombor dia x kuasa 2 sama dengan 4. So kat sini cikgu tulis x kuasa 2 sama dengan 4 dan x sama dengan punca kuasa 4, kita akan dapat 2. Okay, kenapa kita tak ambil negatif 2? Sebab log negatif adalah invalid. So kita ambil nilai yang positif saja. Okay, so ini adalah konsep samakan asas, satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Okay, so untuk kaedah lompat tendang ni, kita bagi satu contoh. Log
3x sama dengan 4. Nampak So log 3x sama dengan 4. Sebelah kiri ada satu log kiri. Dan sebelah kanan kita ada pemalar. Sebenarnya soalan ni kita boleh wujudkan log dekat sini. Okay, so tapi cara yang lebih cepat adalah kalau ada pemalar kat sebelah kanan, kita gunakan kaedah lompat. Apa yang kita nak lompat, kita ambil asas dia. So asas ni dia akan lompat ke sebelah kanan. Dan dia akan tendang 4 tu naik atas jadi kuasa. Alright, so nombor kat sini adalah x. X sama dengan 3 ni akan lompat ke sebelah. Dia akan tendang 4 tu naik atas jadi kuasa. Okay, so terus dapat jawapan. So berapa 3 kuasa 4? Yes, kita akan dapat sama dengan 81. Okay, so ini adalah dua teknik berbeza untuk dua situasi. Satu log kiri, satu log kanan, kita compare. Kalau log sebelah kiri saja, kita gunakan kaedah lompat tendang. Okay, so untuk pattern yang kedua adalah melibatkan soalan perwakilan ataupun soalan ungkapan. Okay, ini antara soalan yang famous yang keluar dalam exam lah. Okay, so maksudnya dalam soalan ni dia suruh ungkapkan log tu kepada unknown tertentu lah. Alright, so antara perwakilan ataupun ungkapan yang sering ditanya adalah dia suruh kita ungkapkan nombor ataupun unknown ataupun pecahan ataupun perpuluhan. Okay, dia akan bagi pelbagai keadaan, sama ada dia akan bagi satu nombor yang besar ataupun satu unknown, banyak unknown, ataupun dia akan bagi pecahan ataupun dia akan bagi perpuluhan. Okay, so ini adalah pattern yang kedua. Dan yang ketiga adalah melibatkan soalan-soalan kemahiran berfikir aras tinggi lah, ataupun soalan kebat. Okay, so soalan kebat ni memerlukan kita kena kuasai hukum indeks dan juga kita kena faham pattern soalan, sama ada soalan dia adalah sama ke asas ke ataupun soalan dia perwakilan ke. So baru kita boleh jawab soalan yang kebat. Okay, so untuk contoh soalan, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama ni adalah selesaikan persamaan bagi log 3 8x tolak 1 tolak log 3 bagi x tolak 7 sama dengan 2. So kalau kita tengok dekat dalam soalan ni, asas dia sama tak untuk log? Sama kan? So kalau dah sama, senang sikit lah. Tapi kat sini dia ada log tolak log. Kalau log tolak log, ini adalah double log. So kalau double log, kita boleh tukarkan jadi single log menggunakan hukum, betul? Right, so kat sini asas dia sama dah. So log base 3, kalau tolak dia akan jadi single log bahagi, betul? So dia akan jadi 8x tolak 1 ni dia bahagikan dengan x tolak 7 sama dengan 2. Okay, so sekarang ni kita ada satu log saja dekat sebelah kiri. Ini adalah single log. Satu log kiri sama dengan pemalar. So kalau log sebelah kiri sama dengan pemalar, kita gunakan kaedah apa? Kita gunakan kaedah lompat tendang tu lah. Okay, so kat sini kita turunkan yang nombor dia 8x tolak 1 perkan dengan x tolak 7 sama dengan. Okay, so kat sini 3 ni dia akan lompat ke sebelah, tendang 2 tu dia naik atas akan jadi kuasa. Right, so kat sini kita akan dapat 3 kuasa 2. Okay, so 3 kuasa 2 senang saja, dapat 9. So 8x tolak 1 perkan dengan x tolak 7 sama dengan 9. So dalam pengiraan matematik, apa-apa pun pengiraan matematik, kalau ada pecahan dekat bawah, biasanya pembawah tu kita kena pindahkan supaya pembawah tu hilang. So dalam kes ini kita kena bawa dekat sebelah kanan, dia akan jadi darab. So kat sini kita akan dapat so 8x tolak 1 sama dengan 9 kurungan x tolak 7. Okay, algebra rasanya tak ada masalah semua. So kita kembangkan kat sini, kita akan dapat 9x tolak 63. Sebelah kiri 8x tolak 1. Okay, kalau ada x both side, kiri kanan, kita kumpulkan dia dekat sebelah kiri. So dia akan jadi kat sini 8 tolak 9 akan jadi negatif x sama dengan, pindah dia akan jadi negatif 62. So x akan dapat sama dengan 62 untuk soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua. Selesaikan persamaan 2 log 2x tolak log 2x tolak 3 sama dengan 4. Asas dah sama. Kalau asas sama, kita boleh terus guna hukum ke? Tak semestinya. Okay, kita belum tentu. So kat sini kita tengok dulu ada 2 kan. So 2 ni kita kena naikkan dia ke atas dahulu. So barulah kita boleh gunakan hukum log. So kat sini apa yang kita buat adalah kita naikkan 2 ke atas. Dia akan jadi log 2 bagi x kuasa 2 tolak dengan log 2 x tolak 3 sama dengan 4. So kat sini dah tak ada nombor, ada nombor 1 saja. So log tolak log, double log tolak, dia akan jadi log single bahagi, right? So kat sini kita akan tulis log 2 bagi x kuasa 2 perkan dengan x tolak 3. Okay, buat kurungan lebih nampak, sama dengan 4.
So again kat sini log sebelah kiri sama dengan pemalar. So kita gunakan kaedah lompat saja. So kat sini X kuasa 2 perkan dengan X tolak 3. Kita turunkan. So 2 ni kita pindahkan ke sebelah. Dia akan tendang 4 ni naik atas jadi kuasa. So kat sini kita akan dapat sama dengan 2 kuasa 4. So 2 kuasa 4 berapa? 2 kuasa 4 adalah 16. Okay. So kat sini X kuasa 2 sama dengan pembawah pindah ke sebelah 2 kuasa 4, kita akan dapat 16 darabkan dengan X tolak 3. Okay, so bila kita jumpa ada X kuasa 2, ini adalah bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik kita kena susun ikut bentuk arm, samakan dengan kosong. So kat sini X kuasa 2 sama dengan 16X tolak 48. Alright, kita pindahkan semua ke sebelah kiri, samakan dengan kosong. So X kuasa 2 tolak 16X tambah 48 sama dengan kosong. Dan kita boleh tekan kalkulator ataupun kita gunakan kaedah pemfaktoran ataupun kaedah lain yang kita belajar. Okay? So dalam soalan ni, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat X sama dengan, penyelesaiannya adalah 2, X sama dengan 12 dan X sama dengan 4. Adakah kedua-dua jawapan ni diterima? Okey, dia macam ni. Kalau ada dua jawapan, kita cuba check dekat dalam log ni, adakah bila kita masukkan 12 ke dalam log ni, dia akan menghasilkan satu log yang negatif. Kenapa? Sebab log negatif tak tertakrif, betul? Okay, so kalau kita gantikan 12, tak ada masalah. 12 tolak 3 kita akan dapat 9. Kalau kita gantikan 4, tak ada masalah. 4 tolak 3, 1. Okay, so bila tak dapat log negatif, dua-dua ni kita check tak dapat log negatif, maka ini adalah dua jawapan yang diterima. Okay, so ini adalah jawapan untuk soalan yang kedua. Okay, kita tengok soalan ketiga. Selesaikan log 3, 2x tolak 5 sama dengan log 27, x tambah 1 kurungan kuasa 3. So, kiri kanan ni ada log. So, kalau kiri kanan ada log, kita mungkin boleh buat kaedah comparison. Tapi kat sini adakah sama asas dia? Tak sama kan? So, sebelah kiri kita ada base 3, sebelah kanan kita ada base 27. So, kita nak tukarkan, kita ambil base yang besar, cuba kita tukarkan kepada base yang lebih kecil. So, sekarang ni 27 ni nak tukarkan kepada base berapa? Kita tukarkan kepada base, kepada asas 3, okay? So, kita gunakan konsep, so kita gunakan hukum tukar asas, hukum penukaran asas. Kat sini kita tukarkan, dia akan jadi log 3 perkan dengan log 3, nampak So itu adalah base yang baru. So nombor ni dia akan naik ke atas, dia akan jadi X tambah 1 kuasa 3. Dan asas yang lama dia akan turun ke bawah, dia akan jadi 27. Okay, so dekat sini adalah kaedah cepat yang kita buat pada sesi warm up tadi. So apakah dia log 3 27? 27 ni adalah 3 kuasa 3, betul? So log 3 kuasa 3, 3 pindah ke depan, dia akan jadi 3 darab log 3 3. So kat bawah ni jawapan dia adalah 3 sahaja. Okay, so sama dengan kita ada log 3 bagi X tambah 1 kuasa 3 perkan dengan 3. Sebelah kiri kita ada log 3 bagi 2X tolak 5. Okay, so sekarang ni kita ada nombor dekat bawah iaitu 3 dan kita ada kuasa ada 3. So kalau kita ingat hukum log, kalau ada kuasa kita boleh bawa ke depan. Bila kita bawa ke depan, dia boleh bahagi tak dengan 3? Boleh. So kita selesaikan kuasa dulu. So kat sini cuba pindahkan 3 ke hadapan. Dia akan jadi sama dengan 3 log 3 X tambah 1 perkan dengan 3. So kita boleh potong? Boleh. So potong So sekarang ni kita ada log 3 sebelah kiri, log 3 bagi 2X tolak 5. Okay, so sekarang ni kita ada single log dekat sebelah kiri, satu log sebelah kiri, satu log sebelah kanan. Asas sama. Asas sama, kita boleh compare ataupun kita boleh potong lah. So kat sini apabila kita compare, kita akan tulis 2X tolak 5 sama dengan X tambah 1. Again, kita selesaikan, pindahkan X, dia akan jadi X sama dengan 5 tambah 1, dia akan jadi 6. Okay, so ini adalah jawapan untuk soalan yang ketiga. Okay, mudah senang saja, insyaAllah. Kita teruskan dengan soalan yang keempat. Tanpa menukar kepada asas 10, tak boleh tukar kepada asas 10. Selesaikan persamaan log 2, ada bracket besar. Log 3 kurungan lagi 2X tolak 5 sama dengan log 4 16. So kat sini adalah soalan log di dalam log. Okay, so kita tengok dulu yang sebelah kanan ni. Log 4 16 ni boleh kita congak tak? Okay, dalam warm up tadi, kalau log 4 16 ni, 16 ni adalah 4 kuasa berapa? 4 kuasa 2, betul tak? So dia akan jadi log 4 4 kuasa 2, 2 pindah hadapan. Sebenarnya sebelah kanan ni adalah sama dengan 2 saja. Betul So sebelah kiri kita balik log 2 bracket log 3 kurungan 2X tolak 5. Okay, so sekarang ni
kita ada log dekat sebelah kiri saja. So kita gunakan konsep lompat tendang lah. So kat sini kita turunkan balik. Kita turunkan log 3, 2x tolak 5 sama dengan, okey, so 2 ni, 2 sebelah kiri ni kita pindahkan ke sebelah. Dia akan tendang 2 ni atas, dia akan jadi 2 kuasa 2 bernilai, yes, bernilai 4. So ini adalah lompat tendang yang pertama. Sekarang ni kita boleh lompat lagi sekali, betul tak? Okay, so kat sini kita turunkan 2x tolak 5 sama dengan, okay, 3 ni lompat ke sebelah. Lompat ke sebelah, tendang 4 naik atas jadi 3 kuasa 4. 3 kuasa 4 nilai dia adalah, yes, 81. So kat sini kalau kita selesaikan, 2x akan dapat sama dengan 86 dan x akan dapat sama dengan 43. Okey, so ini adalah soalan log di dalam log. Kita boleh gunakan kaedah lompat tendang, itu lebih cepat sebenarnya. Okey, boleh faham? Okey, kita teruskan dengan soalan yang kelima. Soalan yang kelima ini adalah pattern soalan perwakilan. So apa maksud perwakilan? So diberi log 3x sama dengan h. Ini adalah perwakilan yang pertama. Dan log 3y sama dengan k. Ini adalah perwakilan yang kedua. Okay, ini adalah perwakilan. Right. Soalan dia adalah ungkapkan log 9 y square over 27x dalam sebutan h dan k. So log 9 ni kita kena tukarkan kepada perwakilan yang diberi dalam soalan. So kalau kita tengok perwakilan dia adalah asas berapa? Perwakilan dia ada asas 3. Adakah kita nak tukar kepada asas 3 dulu ke, ataupun kita nak gunakan hukum log kita pecahkan dulu? Cara yang lebih senang adalah kita ikut asas dahulu, right? So log 9 y kuasa 2 per dengan 27x kita tukarkan kepada asas 3 dahulu. So kat sini cikgu gunakan asas 3. Log 3 bahagi dengan log 3. Nampak Ini adalah asas yang baru. Kemudian kita masukkan bracket ni, kurungan ni kita letak dekat atas dia. So dia akan jadi y kuasa 2 per 27x. Dan asas yang lama dia akan turun ke, yes, dia akan turun ke bawah. Okay, so sekarang ni barulah asas dah sama. Asas dah sama, baru kita kembangkan guna hukum log, right? So kat sini kita akan dapat log 3 y kuasa 2. Dia bahagi, betul? Bila dia bahagi kita kena guna tolak. So tolakkan dengan, okay, kat sini adalah log 3 bagi 27. Dia darab, betul tak? 27 ni dia darab x. So kalau darab dia akan jadi tambah. So log 3 27 tambahkan dengan log 3x. Okay, akan tetapi walaupun 27 tu dia darab x, tapi dia berada dekat bawah. So y kuasa 2 ni dia kena tolakkan dengan operasi ni. So that's why kita kena letak kurungan. Okay, so kita buat bracket kat sini. Dan kita perkan semua ni dengan, okay, log 3 9. Boleh congak tak? Log 3 9. 9 ni adalah 3 square. 3 kuasa 2. 2 ke hadapan dia akan jadi 2 saja dekat bawah. Nampak So kalau kita congak lebih cepatlah kita kira. So kat sini sama dengan 2 pindah ke hadapan dia akan jadi 2 log 3y tolakkan dengan, okay, log 3 27 ni. 27 ni adalah 3 kuasa 3. 3 pindah ke depan akan jadi 3 saja tolak 3. Dikembangkan negatif, darab positif dia akan dapat negatif log 3x perkan semua dengan 2. Okey, dan jawapan akhirnya adalah kita tengok kepada perwakilan. Kita dah tukarkan log yang complicated ni kepada perwakilan 2 ni. So kat sini kita ada log 3y. Log 3y boleh disamakan dengan apa? Dengan k. So kat sini kita buat jawapan dia adalah sama dengan 2k. Lepas tu tolakkan dengan 3. So perwakilan yang kedua adalah log 3x. Kita boleh samakan dengan h. So dia akan jadi tolak h perkan semua ni dengan 2. Okay, so ini adalah pattern soalan perwakilan yang mana kita akan tukarkan soalan kepada perwakilan yang diberi dalam soalan. Alright, so kalau kita tengok dalam soalan ni ada log, dekat perwakilan pun ada log. So ini soalan dia mudah sikit lah. Sebab ada setengah soalan yang diberi adalah log, tapi perwakilan dia bukan log. Alright, so kalau macam tu kita kena tukarkan supaya sama kedua-dua ada log, ataupun kedua-dua tak payah ada log. Okay, kita pergi kepada soalan yang ke-6. Ini adalah soalan perwakilan yang kedua, right? So diberi log 73 sama dengan h. Okay, ini adalah satu perwakilan. Dan log 75 sama dengan k. So kalau tengok kat sini, sama tak asas dia? Asas dia sama. Biasanya asas dia sama.
Kalau asas dia tak sama, dia agak sukar sikit lah. So, dan ungkapkan log asal dia pecahan, okey? Log 1/7 bagi 105 dalam sebutan H dan K. So, langkah yang pertama adalah kita tukarkan dulu log 1/7 105 ni kepada asas yang sama, iaitu asas 7. So, log 1/7 105 sama dengan, okay, so kita gunakan asas berapa? Asas 7 lah So, kat sini log 7 perkan dengan log 7. So, nombor ni kita letak dekat atas. Dan asas yang lama kita letak dekat bawah. Okay. So, berbeza dengan soalan contoh 5 tadi, dia ada unknown. Soalan 6 ni, dia ada nombor yang besar. Tapi, nombor yang besar ni, kita kena tukarkan kepada nombor-nombor kecil yang melibatkan 7, 3 dan juga 5. Itu clue dia. So, kalau dia bagi satu nombor besar, kita tukarkan 105 ni, ada tak berapa darab berapa dapat 105? Menggunakan nombor-nombor 7, 3 dan 5. Itu dia punya teknik dia, right? So, dekat atas ni kita boleh tulis log 7, right? So, kita boleh try tekan kalkulator. So, berapa darab berapa dapat 105? So, dekat sini yang cikgu dapat adalah 3 darab 5 darab 7 akan dapat 105. Okay, so kita perkan dengan, okay, log 7 1/7. Log single bahagi dia akan jadi tolak, betul? So, kat sini kita boleh tulis log 7 bagi 1 tolak dengan log 7 bagi 7. Okay, dan kita boleh pemudahkan dekat sini. Log 7 3 darab 5 darab 7 kita perkan dengan, okay, apakah nilai log 1? Dalam konsep tadi, log 1 ni adalah kosong. Tolakkan dengan log 7 bernilai 1. Kosong tolak 1 kita akan dapat, yes, negatif 1. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Kita ada log darab kat sini. Log single dan dia darab. So, dia akan jadi log double. Tapi kat sini dia ada 3, dia jadi log triple lah. Okey, so kat sini kita pecahkan dia mengikut hukum. Sama dengan log 7 bagi 3 tambahkan dengan log 7 bagi 5 ditambahkan dengan log 7 bagi 7 dan dia perkan dengan negatif 1. So, kita tengok perwakilan. Log 73 ada tak? Yes, ada H. So, ini adalah H. Tambahkan dengan log 75 ada K. Tambah log 77 tak ada. Tapi kita faham log 77 asas sama dengan nombor, dia akan dapat 1. So, perkan dengan negatif 1. Kalau ada negatif, kita akan darabkan dengan atas ni. Dia akan jadi negatif H tolak K tolak 1. Okay, so ini maksud dia ungkapkan log 1/7 105 dalam sebutan H dan K. Okay, clear? Okay, sekarang kita masuk pada soalan yang ketujuh. Okay, soalan yang ketujuh ini adalah soalan perwakilan. Nampak dia bagi dua perwakilan dan kat sini dia bagi log. So, kalau tengok kat sini, perwakilan ni bukan log, adalah asas, tapi yang disuruh selesaikan adalah log. So, ini adalah soalan perwakilan yang dikebatkan lah. So, ini bagi cikgu adalah soalan kebat dalam bentuk perwakilan. Alright. So, kita tengok macam mana kita nak jawab soalan ni. Biasanya, kalau perwakilan log yang dibagi per log, senang saja kita tukarkan supaya asal dia sama. Dalam kes ni, kalau tak ada log dekat perwakilan ni, kita kena logkan dia. Alright. So, perwakilan yang pertama ni adalah X sama dengan 5 kuasa A. Kita kena logkan dia. Dan kita nak gunakan log asas berapa. So, kalau kita tengok nombor-nombor 25, 625, 25 dengan 5, apakah nombor yang sinonim dengan keempat-empat nombor ni? Maksudnya, apakah nombor paling kecil yang bila kita kuasakan, kita akan dapat keempat-empat ni? So, dia akan dapat 5, betul tak? So, apakah nombor yang kecil, yang paling kecil, dan yang bila kita kuasakan, kita akan dapat 25, kita akan dapat 625. Okay, so pemilihan nombor tu sangat penting. Kalau kita tengok nombor kat sini, kita boleh guna nombor asas 5. Okay, so maksudnya kita tukarkan X sama dengan 5 kuasa A dan juga perwakilan kedua ni kepada log asas 5 supaya log 25 dengan 625 nanti ni kita boleh tukarkan kepada asas 5 juga. Alright, so itu dia punya cara dia lah. So sekarang ni kita logkan dia. Macam mana kita nak logkan? Kita logkan kedua side. So kita gunakan base 5. So dia akan jadi log 5 bagi X sama dengan log 5 bagi 5 kuasa A. Kita logkan kat sebelah kiri, kita logkan kat sebelah kanan. Kita kena base 5, right? So, sekarang ni kita ada kuasa. Kuasa ni kita boleh buat apa? Kita boleh pindahkan ke hadapan. Alright, so kat sini kita akan dapat satu perwakilan baru, iaitu log 5X sama dengan
A log 55. Log 55 1, betul? So ini adalah perwakilan baru yang kita akan gunakan dekat dalam soalan ni sebenarnya. Okey, nampak So untuk yang kedua ni pula, perwakilan kedua ni kita tukarkan juga. Kita logkan dia. So log 5 bagi Y sama dengan log 5 bagi 25 kuasa B. Okay, so dalam kes ni kita ada 5 dengan 25. 25 ni ada tak 5 kuasa berapa dapat 25? Yes, ada kan? So sama dengan log 5 bagi 25 tu adalah 5 kuasa 2. Dan dia jumpa B, dia darab B kat sini. Okay, dan kita ada kuasa kat sini adalah 2B. Kuasa 2B ni kita boleh pindahkan ke hadapan. Dia akan jadi sama dengan 2B darab log 55. Log 55 adalah 1. So perwakilan kedua yang kita wujudkan adalah log 5Y sama dengan 2B. Okay, so ini adalah perwakilan yang kita akan gunakan dalam soalan ni. Nampak Kalau soalan the log, better kita tukarkan dulu perwakilan ni menjadi perwakilan yang ada log juga, baru senang. Okay, so bila kita dah dapat, kita teruskan. Kita mulakan soalan ni So log 25 625x perkan dengan punca kuasa 2y. Okey, langkah yang pertama adalah kita jangan pecahkan lagi. Kita jangan pecahkan guna hukum lagi. Kita cuma tukar asas dahulu. Itu lebih senang bagi cikgu Okey, so sekarang ni kita gunakan asas berapa? Asas 5 So kat sini cikgu tulis log 5 perkan dengan log 5. Siapa yang akan naik atas? Kurungan ni kita akan tulis dekat atas. So dia akan jadi 625x perkan dengan punca kuasa 2y. Dekat bawah kita masukkan asas yang asal tadi, iaitu 25. Okay, so dekat sini apa yang kita boleh buat guys adalah, okay, log 525 ni kita boleh pemudahkan tak? Boleh congak, nampak Bila kita congak, dia akan lebih mempercepatkan jalan kira. Okay, so atas ni kita pecahkan dia. So dia akan jadi log 5 bagi 625. 625 darab X, dia akan jadi tambah log 5 bagi X. So bagi dia akan jadi tolak. So dia akan jadi log 5 bagi punca kuasa 2y. Mengikut hukum indeks yang kita dah belajar, dia akan jadi kuasa berapa? Dia akan jadi kuasa setengah ataupun kuasa 1/2. So Y ni cikgu tulis Y kuasa 1/2. Nampak perkan semua dengan, so log 525 ni kita dah permudahkan, dah congak, dia akan jadi 2 saja. Nampak simple kan? Okay, so next. Okay, so log 625 ni kita boleh gunakan 5 kuasa berapa dapat 625? Kita akan dapat log 5 bagi 5 kuasa 4 tambah dengan log 5 bagi X tolak dengan 1/2 ni kita pindahkan siap-siap ke sebelah depan. Boleh. Dia akan jadi 1/2 log 5Y perkan dengan 2. Okay, now ada tak lagi kuasa untuk log? Ada kan? 4 ni kita bawakan ke depan, dia akan jadi 4 darab log 55. So dia akan dapat daripada berapa kat sini? 4 saja tambahkan dengan, okay, log 5X ni ada tak perwakilan dia? Ada, betul tak? Log 5X ni kita dah ada perwakilan dia adalah A. So dia akan jadi tambah A tolakkan dengan 1/2. So log 5Y ni ada tak perwakilan dia? Ada. Log 5Y ni adalah 2B. Kita masukkan 2B perkan dengan 2. Dan final answer dia adalah 4 tambah A tolak 1/2 darab 2, dia akan jadi B saja perkan dengan 2. So log 25 bracket 625x per punca kuasa 2x kita dah ungkapkan dalam sebutan A dan B, dia adalah 4 tambah A tolak B perkan dengan 2. Okay, ini adalah soalan perwakilan yang dikebatkan. Okay, hopefully semua boleh fahamlah soalan ni. Right. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang ke-8. So kalau kita tengok soalan 7 tadi adalah soalan perwakilan yang dikebatkan. Maksudnya perwakilan dia tak ada log, tapi kita kena logkan dia. So untuk soalan contoh 8 ni adalah soalan perwakilan juga. Dan kalau kita tengok kat sini, perwakilan dia ada log, tapi yang dia suruh ungkapkan tu tak ada log. So kita kena tukarkan log ni kepada indeks dahulu, baru senang kita nak ungkapkan. Okay, so
Perwakilan yang pertama adalah log 9M sama dengan X. So, kalau kita nak hilangkan log, kita gunakan kaedah lompat tendang, boleh? So, untuk yang pertama ni, M akan dapat sama dengan 9 lompat ke sebelah, tendang X tu naik atas, dia akan jadi 9 kuasa X. Okay. Yang kedua adalah okay, N sama dengan punca kuasa 3 ni sebenarnya dia kuasa berapa? Kalau punca kuasa 2 adalah kuasa 1/2. Kalau punca kuasa 3 bermaksud kuasa 1/3. So kat sini kita lompat ke sebelah. So punca kuasa 3 bagi 3 kuasa Y. Dan sini kita tukarkan jadi kuasa 1/3. 3 kuasa 1/3 kuasa Y lagi. So kat sini kita pemudahkan jadi 3 kuasa Y/3. Okay. So kita ada dua perwakilan yang baru yang tak ada log. Okay. Dan 9 ni kalau kita tengok 9, disebabkan perwakilan kedua ni dia ada 3. So 9 ni kalau kita tukarkan dia akan jadi 3 kuasa 2. Betul. So kat sini kita akan dapat M sama dengan 3 kuasa 2 dan jumpa X. So sekarang ni kita dah dapat dua perwakilan baru mengikut pattern soalan yang tak ada log kat sini. So yang pertama adalah M sama dengan 3 kuasa 2X. Yang kedua adalah N sama dengan 3 kuasa Y/3. Okay, so sekarang barulah kita tengok pada soalan dia. So soalan dia adalah ungkapkan punca kuasa 2M. So punca kuasa 2M perkan dengan N kuasa 9. Okey, apa yang kita boleh buat? Yang pertama adalah kita elakkan daripada tulis punca kuasa. Kita gunakan kuasa pecahan. So kuasa dia adalah setengah, betul? So M kuasa 1/2 bagikan dengan N kuasa 9. Okey, N kuasa 9. Kekal je lah N kuasa 9. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, M dah ada, N pun dah ada. Nampak mudah sikit kan? So M ni kita gantikan saja dengan 3 kuasa 2X. So kita akan dapat 3 kuasa 2X. Dan dekat luar tu adalah kuasa 1/2. Perkan dengan, kita ada N. N tu adalah 3 kuasa Y/3. Dan dekat luar tu dia ada kuasa 9. So next, kita darabkan saja 2X dengan 1/2. Ini mengikut hukum indeks. So kalau ada hukum indeks, so mengikut hukum indeks, kuasa dekat dalam dengan dekat luar kurungan kita boleh darab, kita kembangkan. So kita akan dapat kat sini sama dengan 3 kuasa 2X darab 1/2, kita akan dapat 3 kuasa X perkan dengan Y/3 darab 9, kita akan dapat 3 kuasa 3Y. Okey, so ini adalah jawapan dia, ataupun kalau kita nak ringkaskan lagi, kita boleh tulis dalam bentuk sama dengan 3 kuasa X perkan dengan 3 kuasa 3 tu bernilai 27 kuasa Y. So ini adalah jawapan dia. Ungkapkan punca kuasa 2M per N kuasa 9 dalam sebutan X dan Y adalah 3 kuasa X perkan dengan 27 kuasa Y. Okey, so ini adalah 8 contoh soalan. Okey, 8 contoh soalan. 4 soalan yang pertama adalah melibatkan soalan asas, sama ada melibatkan samakan asas ataupun kaedah lompat tendang. Kemudian kita tengok soalan dua contoh soalan seterusnya adalah soalan perwakilan yang mudah. And then kita tengok dua soalan terakhir ni adalah soalan perwakilan yang dikebatkan. Okey, so itu saja daripada cikgu. Kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Kalau anda faham, anda boleh like, boleh share dekat kawan-kawan. Okey, dan untuk yang belum subscribe, boleh tolong subscribe channel Amatika. Sebab lepas ini insyaAllah cikgu akan post lagi video-video yang berkaitan dengan AdMath lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.